Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kaizari Afindi dalam Koresponden TVS yang bersiaran pada setiap hujung minggu. By the way, selamat berhujung minggu semua. Semoga hari-hari kita semua indah dan baik-baik sahaja. Saya pasti ramai menantikan koresponden ini kerana kita akan bercakap mengenai perkembangan atau melaporkan berita-berita semasa dari luar negara. Dan amnya hari ini adalah di Jakarta, Indonesia dan Singapura. Bersama kita ketika ini iaitu Encik Syukri, koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum, Cik Syukri. Waalaikumsalam Zarif, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cik Syukri apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, jadi Encik Syukri, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO World Health Organization telah memberi penghargaan terhadap program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pada awal pandemik, Indonesia antara negara yang dibimbangi akan berlaku tsunami COVID disebabkan penduduknya yang ramai, padat dan keperluan melonggarkan aktiviti ekonomi. Ia juga adalah untuk memastikan rakyat tidak terkesan teruk. Kes COVID-19 di Indonesia juga pernah meningkat tinggi. Namun Indonesia lebih memfokuskan kepada program vaksinasi. Jadi Encik Syukri, bagaimana perkembangan terkini berkenaan COVID-19 di Indonesia? Ya Zarif, jumlah kes positif keseluruhan COVID-19 di Indonesia sejak Mac 2020 kini telah melebihi 1,8 juta kes. Namun yang sembuh juga tinggi, lebih 1,7 juta. Penggunaan vaksinasi setakat ini lebih 18,7 juta telah menerima vaksin pertama, manakala lebih 11,4 juta telah menerima vaksin kedua. WHO juga telah memberi penghargaan kepada Indonesia berkenaan program vaksinasi. Setakat ini Indonesia dikedudukan negara kedua di dunia, kedua tertinggi dalam menerima vaksin. Ya Zarif. Baik, Indonesia bukanlah negara pengeluar vaksin COVID-19 dan kes harian di Indonesia pernah mencecah hampir 15,000 kes sehari. Namun sejak program vaksinasi dilihat its trend menurun. Kes positif juga semakin menurun dan statik. Boleh terangkan Cik Syukri? Ya Zarif, Indonesia memulakan program vaksinasinya awal, bermula 13 Januari lepas. Sebagai sebuah negara yang belum boleh memproduksikan vaksin COVID-19, mereka mula mengadakan kerjasama dengan syarikat biopharmaceutical dari China iaitu Sinovac Biotech, bekerjasama menerusi lembaga biologi molekul management, satu badan di Indonesia menerusi kerjasama dengan syarikat dari Indonesia menggunakan DNA virus asli Indonesia. Jadi menurut Kementerian Kesihatan Indonesia, mereka mensasarkan 340,5 juta dos vaksin dari 5 syarikat pengeluar vaksin iaitu Sinovac, AstraZeneca, Covax, Novavax dan Pfizer. Semua vaksin diberikan secara percuma dan selain itu pemerintah juga memperkenalkan program vaksin gotong royong dari Sinopharm. Maksudnya gotong royong itu ialah membolehkan syarikat-syarikat besar atau majikan membantu pemerintah dengan memberikan vaksin kepada pekerja mereka. Kosnya ditanggung oleh majikan. Tujuannya adalah untuk mempercepatkan lagi program vaksinasi. Ya Zarif. Okey, bagaimana pula program vaksinasi di Indonesia? Maksud saya bagaimana keutamaan pemberian vaksin kali ini? Ya Zarif, pemerintah Indonesia mensasarkan untuk memvaksin lebih 40 juta orang dalam fasa pertama dan kedua. Hmm. Program vaksinasi nasional mengutamakan petugas kesihatan, pekerja perkhidmatan awam dan warga emas. Vaksinasi pekerja publik, pekerja perkhidmatan awam termasuk guru dan warga emas masih sedang berlangsung ketika ini. Pekerja publik itu adalah mereka yang bekerja di restoran, kedai makan, petugas di kaunter, Hmm. yang bekerja di sektor pengangkutan, peniaga, termasuk petugas media. Untuk maklumat Zarif, pengamal media di Indonesia telah menerima vaksin pada 8 Februari lepas. Oh. Dan ketika ini uh, vaksin juga diberikan kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Ya Zarif. Okey, ya berarti proses ataupun keutamaan sama sahaja dengan Malaysia, memfokuskan kepada frontliner dan juga warga emas. Baik Encik Syukri, adakah anda melihat program vaksinasi ini berjaya menurunkan kes positif COVID-19 di sana? Ya Zarif, vaksinasi antara satu faktor. Faktor lain yang saya lihat, saya kira penting adalah protokol kesihatan.
Protokol kesihatan perlu diperkemaskan, ditambah baik bagi membolehkan aktiviti sosial dan ekonomi dapat beroperasi. Contohnya merentas negeri atau merentas provinsi di Indonesia diwajibkan menjalani swab test atau ujian saringan COVID. Jika hasilnya negatif, mereka dibenarkan untuk merentas negeri untuk urusan kerja, untuk urusan kecemasan dan sebagainya. Ya, Zarif. Betul. Jikalau vaksinasi ini dilaksanakan jadi peredaran ataupun pelaksanaan pembukaan aktiviti ekonomi juga serba sedikit dapat beroperasi dan mampu menggerakkan lagi sektor ekonomi di seluruh negara. Jadi jangan tak ambil vaksin. Ambillah demi kebaikan kita semua. Diharapkan juga penyakit COVID-19 ini dapat kita atasi. Terima kasih Encik Syukri di atas perkongsian terkini. Jaga diri anda di sana. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod akan datang. Encik Syukri. Ya, terima kasih Zarif. Jaga kesihatan. Okey, Encik Syukri. Alright, kita berehat seketika kepada penonton. Jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita akan mengupas perkongsian daripada koresponden yang berada di Singapura. Jumpa lagi selepas ini dalam Koresponden TVS. Bersua kembali dalam Koresponden TVS. Sekarang bersama kita yang lain dan tak bukan koresponden di Singapura iaitu Puan Masita. Assalamualaikum Puan Masita. Waalaikumsalam Zarif. Apa khabar Puan Masita sekarang? Baik, harap Zarif pun baik jugalah. Kru TVS di sana. Alhamdulillah. Baik-baik sahaja. Okey, baik. Kita teruskan dengan perbincangan kita. Singapura sedang memperketatkan lagi peraturan untuk mengekang peningkatan jumlah kes jangkitan COVID-19 dalam komuniti bermula 16 Mei hingga 13 Jun 2021. Republik ketika ini diletakkan di bawah fasa 2 pembukaan ekonomi dan aktiviti sosialnya. Apakah perkembangan terkini? Kerana fasa itu akan berakhir 2 hari lagi. Adakah Singapura berjaya mengurangkan jangkitan itu di kalangan komuniti, Puan Masita? Ya, terima kasih Zarif. Jika dilihat dari pengumuman mereka semalam, diyakinilah mereka telah berjaya mengekang jangkitan itu. Singapura akan kembali ke fasa 3 bermula Isnin ini, 14 Jun. Menyaksikan beberapa sekatan tertentu dilonggarkanlah seperti hak perhimpunan sosial ditambah daripada 2 kepada 5 orang. Dengan kekerapan saringan, pengesanan kontak yang teliti dan liputan vaksinasi lebih luas serta kes dalam masyarakat terkawal, maka Singapura mengambil keputusan untuk melaksanakan langkah-langkah menarik semulalah langkah-langkah di fasa 2. Ini saya memetik pengerusi bersama pasukan petugas pelbagai kementerian atau ringkas MTF, Gan Kim Yong. Gan yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura berkata sepanjang beberapa minggu lalu jumlah kes COVID-19 yang berkaitan dan link dan unlink telah menurun secara progresif. Kluster baru juga semakin kurang, umumnya melibatkan kluster kecil. Rutin saringan dan ujian yang agresif membolehkan mereka mengesan dan menangani kes-kes yang berpotensi lebih awal dan dapat memperlahankan dan mengurangkan penularan jangkitan dalam komuniti. Bagaimanapun, Gan berkata perkhidmatan di premis makanan hanya mungkin dibenarkan beroperasi semula bermula 21 Jun, iaitu 5 orang satu meja kerana ia dianggap aktiviti yang berisiko tinggilah kan bila kita nak makan kita akan buka pelitup muka kan. Begitu. Untuk ringkas ya Zarif, dinaikkan 5 orang untuk berkumpul tetapi kami tidak boleh makan di restoran lagi lah. Begitu. Oh, begitu. Dan kami hanya boleh tapau bahasa orang sekarang, bawa balik ke rumah. Sama lah dekat Malaysia sekarang. Okey, boleh Puan Masita kongsikan statistik COVID-19 di Singapura? Setakat 10 Jun, Singapura mencatatkan jumlah keseluruhan 62,236 dengan 3,007 kes komuniti, 4,704 kes import dan 54,525 di kalangan pekerja asing lah. Saya boleh dikongsikan juga mulai 16 Jun nanti Zarif akan ada 4 kit ujian kendiri untuk antigen rapid test disediakan di farmasi untuk orang awam.
kit ujian ini dikatakan mudah digunakan dan menghasilkan keputusan kurang 20 minit. Menurut Oh. pasukan petugas ini, kit ujian ini akan melengkapkan lagilah sistem pengawasan keseluruhan republik ini. Juga petugas ini mengesyorkan individu yang pernah dijangkiti COVID dan telah pulih untuk menerima satu dos vaksin untuk meningkatkan imuniti mereka. Tetapi mereka hanya mengesyorkan kepada mereka yang telah pulih dalam melebihi 6 bulan dari COVID. Menarik ya, Zarif? Ya. So ujian Ya. ART tersebut sangat berfungsi dan Hmm. mempercepatkan proses lah, Puan Ya, Masita. betul. Ya. Okey. Tetapi mereka belum detailkan lagi lah berapa harganya. Dan difahami akan berada di Oh. Guardian lah, Watson. Mudahlah untuk public mendapatkan test kit Untuk tersebut orang awam nanti. semualah. Ya, betul. Kami boleh buat sendirilah. Bagaimana pula dengan program vaksinasi Singapura pula? Dilaporkan Republik ini mempertimbangkan menyuntik satu dos vaksin COVID-19 terlebih dahulu kepada seramai mungkin penduduk di bawah fasa kedua program vaksinasinya. Ya, betul. Setakat 9 Jun, lebih 4.4 juta dos vaksin telah diberikan kepada kira-kira 25 juta individu. Maaf saya, 4.8 juta telah diberikan. 2.5 juta individu menerima sekurang-kurangnya satu dos dan 1.9 individu sudah mendapat kedua-dua dos. Dan juga mulai 11 Jun ini pendaftaran akan dibuka kepada penduduk Singapura yang berusia 12 hingga 39 tahun lah. Dan dikatakan itu adalah kelompok yang paling besar untuk program inilah nanti. Baik, Puan Masita, terima kasih untuk apa yang dilaporkan. Sehingga kita berjumpa lagi ya, Puan Masita. Jaga Ya, diri. insyaAllah. Terima kasih, Okey. Zarif. Okey, terima kasih. Terima kasih juga kepada penonton koresponden yang setia dengan rancangan ini. Terus menonton koresponden TVS kerana kami akan membawakan anda perkembangan dan info yang terkini eksklusif untuk anda. Saya Kazari Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.